A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak diucapkan oleh tuan pengurusi acara, tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan yang berkuasa pengurusan aktiviti masjid, seterusnya tuan-tuan dan perempuan yang rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini, walaupun keadaannya hujan, tapi Allah izinkan untuk kita bersama-sama di dalam majlis pada hari ini. Orang kata tertunailah hajat, tertunailah hajat berada di Masjid Darul Hajat, di Kampung Tabuan hari ini. InsyaAllah masjid destinasi menuju syurga. Itu tajuk dia hari ini, masjid destinasi menuju syurga. Sejak daripada zaman Nabi SAW, masjid ini merupakan tempat kesatuan, tempat dijadikan perbincangan, pentadbiran, membangunkan masyarakat, perbincangan membangunkan masyarakat, selain daripada untuk melakukan ibadah salat, mendapatkan ilmu, perkongsian, perbincangan dan sebagainya. Maka pada zaman ini masjid pun semakin berubah wajah, tetapi fungsinya masih sama. Biasanya kalau tiba hari Jumaat, bulan Ramadan, hari raya, masjid akan penuh. Kemeriahannya sangat terasa. Tetapi pada hari-hari lain, jumlahnya kalau nak dapat ramai itu kadang-kadang susah. Berlumba-lumba membina masjid, tersergam indah, pelbagai peruntukan dicari demi untuk membina sebuah masjid. Tapi kadang-kadang bila masjid dah ada, dah dekat, tapi orang susah nak datang. Itu sebabnya tajuk itu diberi, masjid destinasi menuju syurga. Malahan duduk dalam majlis ilmu dengan masjid ni pun disebutkan, Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Dan Rasulullah SAW juga banyak menekankan tentang kepentingan. Kalau kita tengok ada 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah, selain tak ada naungan selainnya di akhirat kelak. Tak ada lagi dah akhirat besok naungan, melainkan itulah naungan yang paling hebat Allah Ta'ala bagi. Ada 7 golongan. Golongan pertama, pemimpin yang adil. Kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Keempat, orang yang berkasih sayang, bercinta, bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Kelima, orang yang bersedekah, tangan kanannya memberi tanpa pengetahuan tangan kirinya, maknanya disembunyikan sumbangannya. Kemudian orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, namun ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukan makna perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau kaya dan lawa pun tolak, yang buruk lagilah tak selera, Dan yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian, basah pipinya dengan air mata kerana mengenang dosanya kepada Allah. Jadi bila kita tengok salah satu tu, iaitu orang yang hatinya terpaut pada masjid, orang ni juga mendapat naungan daripada Allah pada hari akhirat besok. Kita sampai masa akhirat besok, kita berharap sangat naungan, lindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
Salah satunya orang yang hatinya terpaut pada masjid. Dia duduk sini, duduk kampung, bila dia pergi KL ke, pergi mana-mana, bila dia travel sampai ke rumah kawan ke, rumah anak dia ke, rumah saudaranya ke, tengah-tengah duduk dia tanya juga, masjid jauh tak daripada sini? Dia tetap nak solat di masjid sebab hatinya dah terpaut pada masjid. Masjid jauh tak? Tak ada masjid. Surau ada? Surau ada. Pergi, janji solat jemaah. Dia dah sebab dah terlampau biasa. Nak dapat amalan istiqamah, cuba buat 40 waktu berturut-turut solat jemaah tanpa putus. Cuba kerja. Kalau belum dah buat lagi, cuba capai. Jangan putus satu pun. 40 waktu berturut-turut, kita akan nampak perubahan hidup kita. Cuba buat. Ya. Ini orang melainkan lelaki yang period lah. Kan? Ramai lelaki yang period perempuan kan ni. Ada pahala entah mana tak tahu. Kebocoran sana, kebocoran sini. Pergi stadium boleh pula. Kan? Pergi stadium tengok Kuching FC lawan Sabah bila? Dah sudah. Semalam menang kalah. Allahu akbar. Kalah dengan Sabah. Tak apalah. Dah kalah hayat dan kalah bermaruah. Dah kalah aja lah. Terima aja lah kan. Tak semangatnya kan, tak apa. Jadi maknanya kadang-kadang hati dia tetap terpaut kepada masjid. Bila dia pergi kat masjid, pergi kat stadium tu lambat sikit masuk. Masalah bila lambat masuk tak dapat duduk tempat yang bagus-bagus. Dia kata kena masuk cepat, lepas asar dah masuk. Bawa bekalan makanan, tak semayang kadang-kadang. Ada masalah tu. Nah, tu hati-hati. Jadi Rasulullah SAW menekankan kepentingan masjid dalam hadis-hadis yang disampaikan. Apakah keistimewaan masjid yang sebenar-benarnya? Pertama, orang yang berada di masjid akan didoakan oleh para malaikat. Dari Al-Amasi dan dari Abi Saleh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, salat seorang lelaki dengan berjemaah melebihi 27 darjat dari salat seseorang yang dikerjakan di rumahnya dan di pasar bersendirian. Hal yang demikian itu kerana bila salah seorang di antara mereka berwuduk dengan memperelokkan wuduknya, lalu mendatangi masjid dengan tidak ada tujuan lain untuk mendorongnya kecuali untuk salat, maka tidaklah ia melangkah satu langkah kecuali akan ditinggikan darjatnya dan langkah seterusnya dihapuskan kesalahannya hingga ia masuk ke dalam masjid. Tengok tidaklah dia melangkah, setiap satu langkah tu, langkah yang pertama tu akan ditinggikan darjatnya dan langkah seterusnya, berapa banyak langkah tu, akan dihapuskan kesalahannya hingga ia masuk masjid. Dia telah memasuki masjid, maka dia akan dikira dalam keadaan solat selagi dia berada di tempat solatnya. Walaupun dia dah berhenti solat, tapi dia duduk kat tempat solat tu masih dianggap sedang bersolat. Macam tu kan? Dan para malaikat akan mendoakannya selama dia masih berada di tempat yang ia gunakan untuk solat. Ni baru kejap duduk kepanasan, cancing panih, nak duduk luar, nak sokok. Apa hukum sokok? Haram, habis cerita. Sah cerita banyak. Nak bubah muka lah. Apa aku peduli, jangan sokok. Tu je, berhenti. Dah tua-tua tak sedar lagi, jangan cakap. Apa? Betul. Tanya perempuan, apa hukum sokok? Orang perempuan jawab, apa hukum sokok? Pak, perempuan pun tahu. Dah, kita tak sedar tau. Sebenarnya contoh kita sokok, kita tiup kan? Angin tu, asap yang bawa tu, kita tak sedar. Pergi dekat ada orang yang berhampiran. Budak tu perlahan-lahan, ada budak perlahan-lahan rosak jantung dia sebabkan udara yang disedut tu. Akhirat nanti dia tak cakap, tubuh badan budak ni yang sakit ni cakap. Puncanya asap rokok orang ni. Betul? Jadi saya faham, bukan senang nak berhenti merokok, tapi kita kena usaha. Contoh, ada seorang kawan saya dulu memang heavy smoker, memang isap rokok kuat betul. Jadi saya sarankan, contohnya dia isap rokok apa, 30 batang sehari. Betul. Dia jenis yang habis dia buang terus sambung. 30 batang. So saya buat macam mana? Senang je. Contoh je, kalau ada yang macam tu,
Katalah kita dah biasa 30 batang sehari, tak apa, minggu ni 30 batang sehari, Senin sampai Ahad. Besok hari Seninnya tukar 29 batang sehari sampai Ahad. Minggu satu lagi 28 batang sehari sampai Ahad. Minggu satu lagi 27 batang sehari. Minggu satu lagi mati contoh. Tak sempat habis, berhenti. Biarlah mati dalam keadaan sedang berusaha nak berhenti merokok. Macam tu. Minta maaf saya kena sentuh sebut juga. Kan? Jadi mana kata datang ke tempat solat tu, bayangkan ditinggikan darjat dan setiap langkah kita tu diampunkan kesalahan kita. Dan bila kita lepas solat, kita duduk di tempat solat dengan sabar, duduk kan sampai imam doa, sampai kita lepas tu kita bangun pula solat sunat lagi, kita tetap dianggap pahala seolah-olah sedang solat walaupun masa tu dah selesai solat. Ya, tu hebatnya tu. Kan, apakah doa yang dibacakan oleh malaikat tu? Ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah maafkanlah dia selama ia tidak melakukan gangguan dan belum berhadas. Hadis riwayat Muslim. Jadi alhamdulillah besar rupanya. Kan, datang ke masjid ni dah pula hari ni datang dapat tengok Samsul Debat contoh. Dapat tengok dekat-dekat. Kan? Macam terkejut saya tadi. Masuk dalam tu cerinya orang macam ni dengan handphone semua masih. Ya Allahu Akbar. Macam tak pernah tengok orang. Apa hal? Satu kan. Alhamdulillah kan. Jadi yang penting kita kena budayakan datang ke masjid. Yang kedua, tempat yang paling Allah sukai ialah masjid. Kan? Dari Abdurrahman bin Mihran matan budak Abu Hurairah, orang suruhan pada Abu Hurairah, bahawa Rasulullah SAW bersabda, lokasi tempat yang paling Allah cintai adalah masjid, dan lokasi yang paling Allah benci adalah pasar. Hadis riwayat Muslim. Jadi status hadis adalah hadis sahih. Maknanya pasar tu bukan maksudnya jangan pergi pasar. Maksudnya dulu tempat orang suka menduduk melanguk ni kat pasar dulu. Macam sekarang pasar raya. Kan? Duduk kat sana melepak-lepak, tak ada buat apa, duduk sesaja. Kan suka sambil tengok-tengok tak apa macam-macam yang ditunjuknya. Malam tadi jam kat waterfront. Kan ada orang datang tak apa pun tengok, tak apa dia tengoknya hujan tu. Yang belonggok yang ramai belonggok tepi-tepi jalan tu bukan pergi dalam tu pun. Kan ada pertunjukan kebudayaannya, ada apa macam-macam pesta kan, regata apa? Regata tu siangnya, malam tadi hujan tak ada mana regata dah. Tapi ramai orang penuh. Jadi macam itulah. Dia suka duduk macam tu, duduk tak ada buat apa-apa. Pada orang yang memang rasional, memang dia tak suka jam-jam tu, ada pula. Macam Port Dickson lah, dekat tepi laut tu. Kan ramai orang gemar pergi cuti. Yang duduk kat situ, yang ramai kat jalan tu semua bukan orang Port Dickson. Orang Port Dickson dalam rumah. Dia tak keluar. Kan? Macam tadi, yang duduk kat waterfront pun tak keluar. Tidur. Aku lah tu. Apalah yang dia suka ramai-ramai yang dia duduk kan. Macam tu. Susah. Pergi pasar raya tengok-tengok slipper pun ambil gambar. Ambil gambar. Ambil gambar boleh. Ambil. Beli slipper tak berapa minit, bergambar sejam. Kan? Macam tu. Kan? Jadi maknanya tempat yang paling Allah Ta'ala suka masjid. Jadi kenapa kita nak cari tempat yang Allah tak suka? Datanglah tempat. Ada satu tempat lagi yang kita gemar suka duduk tak buat apa-apa dia, iaitu warung kopi. Kan? Pergi haji 5-6 kali sehari. Main dam haji. Kan? Pergi haji tiap-tiap hari 5-6 kali sehari. Bayangkan. Untuk tak buat apa-apa kadang-kadang. Singgah sekejap nak minum boleh lah. Tapi dia sampai satu tahap berlama-lamaan, membuang masa. Allah tak sukalah macam tu. Kan? Begitu juga ketiga, Allah menyediakan singgahan di syurga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW baginda bersabda, barang siapa yang datang ke masjid pada pagi atau petang hari, maka Allah akan menyediakan persinggahan baginya di syurga setiap kali dia berangkat ke masjid di pagi atau petang hari. Hadis riwayat Muslim. Jadi tempat ni bila pergi masjid, tempat singgahan. Bila dia lazimkan pergi masjid pagi dan malam, pagi dan petang,
maka akan dapatlah dia singgahan di syurga. Tak pernah lagi orang pergi masjid dia rasa susah hati. Tak pernah. Pergi kelab malam mungkin susah hati. Dia rasa orang nampak dia. Ada tak orang tengok dia. Pergi ke kedai nombor ekor pun dia takut orang tengok dia. Penyakit dia sama macam burung unta. Tahu burung unta? Apa nama burung unta tu? Ostrich. Ostrich tu, burung unta tu kan tinggi tu, bila dia nampak orang, apa dia buat? Kepala tu dia masuk dalam lubang tanah tu. Dia tak nampak orang, lega dia kata orang tak nampak aku. Dia tak tahu badan ni ada lagi tu. Dia yang tak nampak orang nampak dia. Macam tu juga orang pergi beli nombor ekor, pakai jaket, pakai helmet full face, masuk beratur. Dengan harapan orang tak kenal dia. Orang kenal. Samsul Debat pakai emas pun kenal. Macam mana? Samsul Debat kalau pakai emas, dia pakai cap, pakai cermin mata, orang tak kenal. Kena selubung habis. Kalau tidak dalam keadaan biasa orang kenal. Jadi jadikanlah kan tempat singgahan syurga kita dengan cara kita melazimkan diri kita pergi ke masjid. Masjid macam ni punya lawa kan. Cuma nak kena ni lah, agak dah lama dah tak cat balik ni, kena cat balik kot. Kan? Kan? Bukan apa ustaz, inilah baru ramai kan, contohlah kan, mana tahu. Kan? Masjid ni selesa kapet kan. Waktu sembahyang Jumaat penuh lah kot. Penuh lah kan. Betul lah tadi dia sebut sembahyang Jumaat, sembahyang raya. Sembahyang raya muka tak nak nampak pun nampak. Bulan Ramadan pun malam pertama sampai malam ke-10 ni. Masuk malam yang ke-15 macam mana kan. Imam pun tak ada parking hari pertama. Hari pertama imam tak ada parking. Imam dah biasa datang last. Bila datang, hui penuh parking. Parking imam pun kena sapu. Malam pertama sampai malam ke-10. Masuk malam ke-15, tatkala lagu raya dah mula didendangkan, imam boleh parking dalam masjid. Dalam masjid boleh parking. Punya tak ada orang masa tu. Bukan sinilah, tempat lain. Yang keempat, mendapat naungan Allah di akhirat, seperti mana yang dah saya sebutkan tadi. Daripada 7 perkara tu, salah satunya golongannya yang mana orang yang hatinya terpaut pada masjid. Minta terus ajak ke depan sikit orang lelaki, orang perempuan terlalu ramai nampaknya nak masuk lagi. Tolong ke depan lagi, ke depan. Macam tu. Ke depan lagi. Depan ni Alhamdulillah. Dapat tengok Samsul Debat dekat sikit. Berapa ramai lagi yang belum masuk? Ramai lagi dah. Ramai betul ni. Saya tengok tak kurang 10,000 orang ni. Dah. Ada lagi yang nak masuk? Masuk. 5 minit lagi habislah ceramah ni. Okey. Seterusnya mendapat naungan tadi macam saya kata tadilah kan. Orang yang hatinya terpaut pada masjid. Jadi dia tu dah akan mendapat naungan Allah ketika hari akhirat kelak. Sebab hari akhirat ni nanti orang berharapkan perlindungan pada Allah ni. Sebab akhirat ni di padang mahsyar tu semua orang tak tahan ikut amalan masing-masing. Sebab matahari, bayangkan matahari jaraknya sejengkal je daripada kepala. Ada yang berjalan kaki, ada yang melutut, ada yang merangkak di padang mahsyar. Malahan yang paling hina, ada yang berjalan dengan muka berjalan, kaki ke atas jalan. Hina. Kita berjalan kaki tak berkasut, bayangkan sakit kaki kita pijar kan. Bayangkanlah berjalan dengan muka. Ada yang masa tu peluh parah buku lali sebabkan panasnya. Ada yang peluh tu banjir sampai buku lali, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai telinga, ada yang lemas terus pun ada.
Sampaikan ada yang sebut, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam neraka terus, ya Allah, tak tahan aku dekat pada mahsyar ni. Sampai ada yang sebut macam tu. Walhal neraka lebih azab, lebih teruk daripada itu. Tapi nak tunjukkan tu sebab pentingnya naungan arasy Allah. Jadi siapa yang nak naungan Allah, banyak-banyak pergi masjid. Yang kelima, mendapat ganjaran salat yang lebih banyak. Dari Abu Musa berkata, Nabi SAW bersabda, orang yang paling banyak mendapat pahala dalam salat adalah mereka yang paling jauh jarak rumahnya ke masjid. Kerana paling jauh dalam perjalanannya menuju masjid, orang yang menunggu salat hingga dia melaksanakan salat bersama imam lebih besar pahalanya daripada orang yang melaksanakan salat kemudian tidur. Nah, maksudnya datang ke masjid. Kenapa dia kata rumah yang jauh perjalanannya? Sebab langkah dia banyak nak menyampaikan dirinya ke masjid. Maka ada yang tanya, macam mana Ustaz kalau dia saja-saja ikut jalan jauh? Nak ni orang tanya. Maknanya rumah dia dekat situ, dia boleh ni, tapi dia saja ikut jalan belakang rumah orang ni, ikut sini supaya dia jauh sikit, langkah dia lebih banyak. Maka itu tak dikira. Sebab kenapa pula kita nak menyusahkan diri? Kan, melainkan contoh jalan tutup, kita ikut jalan tu. Jadi tetap langkah. Jadi kalau parking jauh, tak ada masalah, jangan mungut, tak apalah, banyak sikit pahala. Sebab bukan sengaja, parking dah penuh. So kita parking dekat depan tu, kita pun berjalan. Dah lah berjalan, hujan pula, Allah bagi tambah lagi pahala. Demam pula lepas tu, Allahu Akbar, bertambah lagi pahala. Macam tu. Iya. Sebab penyakit ni Allah Ta'ala nak cuci dosa. Bila kita demam, Allah cabut 3 perkara. Allah cabut kesegaran badan, Allah cabut selera makan, Allah cabut dosa-dosa kita. Dan bila lepas 2-3 hari dah makan ubat yang bernama, yang dol-dol tu, kan, saya tak nak sebut penuh sebab dia tak taja ceramah kita hari ni. Bila kita dah makan, dah kebah demam kita, pertama Allah kembalikan selera makan, Allah kembalikan kesegaran badan, tapi Allah tak kembalikan dosa-dosa kita. So melangkah tadi, kalau sengaja tak kira. Dia memang betul perjalanan dia memang jauh. Orang dulu-dulu berjalan kaki nak pergi masjid, kan? Itu yang kita heran sekarang, berebut-rebut buat masjid dekat dengan masjid. Dia dengar dah panggilan daripada masjid, tapi dia tak pergi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak pergi. Kan? Makin mewah hidup, makin susah nak pergi. Makin empuk tilam dan bantalnya, makin liat nak pergi. Makin besar kereta yang dibeli, lagi susah nak sampai. Beli motor, beli yang apa, senang ayat dia, percaya cakap saya, salah satu sebab dia nak beli motor baru, dia cakap dengan isteri dia, senang abang nak pergi surau, senang abang nak pergi masjid, tak pernah sampai sejak beli motor. Orang perempuan pernah dengar tak suami sebut senang nak pergi surau? Pernah tak dengar? Senang nak pergi masjid, pernah tak dengar? Dia dengar suami dia dulu cakap. Tapi kita terlupa apa yang kita cakap, kan? Mendapat ganjaran solat yang lebih banyak. Keenam, ganjaran pergi dan pulang dari masjid. Dari Ubay bin Ka'ab katanya, ada seorang lelaki yang setahuku tidak ada lagi yang lebih jauh rumahnya dari masjid, dan dia tidak pernah ketinggalan dari solat. Bayangkan, rumah dia paling jauh pada ketika itu, tapi tak pernah miss pergi masjid solat. Bayangkan tu. Kita hari ni, dia jalan kaki, rumah paling jauh, dan dia tak pernah miss solat kat masjid, kan? Jadi kemudian ada orang berkata padanya, dan aku sendiri Ubay berkata padanya, bagaimana sekiranya kamu membeli keldai untuk kamu naiki ketika gelap atau ketika panas terik? Kau belilah keldai tu, kan? Bolehlah ni naik ketika gelap atau panas terik, sebab dia keldai tu dia nampak. Kau tunggang-tunggang dia sampai juga, dalam gelap-gelap dia sampai, kan? Laki itu menjawab, aku tidak ingin rumahku berdekatan masjid, sebab aku ingin langkahku ke masjid dan langkahku ketika pulang ke rumah semuanya dicatat. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mencatat untukmu seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Nampak tak? Dua-dua tu dia dapat. Panas terik apa semua, tengah malam, siang malam dia dapat pergi.
Dia tak nak bertukar. Tu sebab kata tadi, rumah dia memang jauh, bukan saja dia nak berjalan ikut jalan jauh. Tu maksud dia tadi. Kita hari ni nikmat dia mudah. Mudah betul. Setiap taman-taman perumahan kampung mesti paling tidak surau musalla akan ada. Ini pula ada masjid. Kenapa tak nak pergi? Dapat pahala, masuk niat iktikaf waktu iktikaf fi hazal masjid yang kita dapat, masjid ni dapat, masuk masjid ni dapat niat iktikaf, alhamdulillah. Macam tu. Ada orang macam ni pun masjid tu, first time masuk masjid. Nak tengok Samsul debatnya pasal contoh, bukan orang sini, tempat lain, tempat lain. Kemudian boleh berwuduk di rumah kemudian menuju masjid. Dari Utsman bin Affan, daripada Utsman bin Affan dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwuduk untuk bersolat, lalu menyempurnakan wuduknya, kemudian berjalan menuju solat yang fardu, lalu dia melaksanakan bersama manusia atau bersama jamaah atau di masjid, nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi rugilah kita. Tu sebab keluar rumah siap-siap ambil wuduk. Bukan sampai kat sini baru nak ambil wuduk, ambil wuduk dan jaga wuduk kita. Kemudian kelebihan saf pertama dan bersolat di masjid. Kelebihan saf pertama dan salat berjemaah di masjid, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia mengetahui kebaikan apa yang terdapat pada panggilan salat dan saf pertama, lalu mereka tidak dapat meraihnya melainkan dengan mengundi, tentulah mereka akan mengundinya. Nak mengundi, nak berebut, nak cuba nasib, nak biar dapat saf yang pertama. Seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat dengan bersegera melaksanakan solat, tentulah mereka akan berlumba untuk melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat pada atmah solat isyak dan subuh, tentulah mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara mengangkat. Hadis riwayat Bukhari. Kenapa dia sebut pada waktu atmah tu, waktu yang paling susah sekali tu, yang dia kata waktu subuh dengan isyak? Sebab isyak dan subuh ni lah yang paling liat orang nak pergi masjid. Yang paling ramai maghrib. Maghrib, Zuhur, Asar antara-antara. Tapi subuh dengan isyak, itu mencabar betul. Sebab dia pergi sembahyang maghrib, habis bagi salam, dia balik rumah dulu. Balik rumah dulu sebab isteri masak. Isteri masak, dah tersandar tengok TV, memang ada harapan. Dekat masjid tadi dia cakap, balik dah. Tahu isyak ni jumpa balik. Ada harapan. Macam tu juga lah orang bila solat sunat tarawih. Orang sunat tarawih, habis tarawih waktu witir, aku witir buat sendiri kat rumah. Ada harapan. Melainkan orang memang dia dah niat malam tu dia nak bertahajud, dia nak bangun malam. Tu sebab dia tak tutup dengan witir. Witir ni solat penutup. Nabi telah mewasiatkan pada sahabat, aku wasiatkan kepada kamu 3 amalan ni jangan kamu tinggal selagi mana kamu masih hidup. Apa dia? Pertama, puasa pada Yaumul Abid, puasa hari putih pada setiap 13, 14, 15 bulan Islam. Kedua, jangan tinggal solat sunat duha paling kurang 2 rakaat setiap hari. Dan yang ketiga, jangan kamu tinggal solat sunat witir sekurang-kurangnya 1 rakaat setiap kali sebelum kamu tidur. Maknanya solat sunat witir adalah solat yang Nabi tak pernah tinggal sepanjang hayat Nabi. Kita nak buat witir tunggu puasa, kan? Bulan puasa rajin betul witir, kan? Alhamdulillah. Sedangkan witir itu Nabi buat setiap hari, Nabi buat tak pernah lupa. Tu wasiat yang Nabi pesan pada sahabat. Dan kalau kita nak ambil, rugi kalau kita tak buat. Jadi makna akan datang pada waktu subuh dan isyak kalau kita tahu kelebihannya, walaupun merangkak, makna hebat ganjaran Allah Ta'ala bagi. Tu sebab ramai orang kalau waktu maghrib dia tak balik dah, dia tunggu isyak. Dia buatlah mengaji ke, solat sunat ke, apa yang patut, kan? Kemudian dia zikir ke, zikir dia dah hari ni dia dah terlepas dah, setiap hari dia betul konsisten, tak pernah tinggal. Istighfar setiap hari dia buat 1000 kali,
Hari tu tak buat lagi. Jadi antara maghrib dengan isyak tu dia settlekan 1000 tu. Bukan lama nak pun. Kalau tidak hari-hari dia buat lepas subuh 200, lepas zuhur 200, lepas asar 200, lepas maghrib 200, lepas isyak 200. Settle 1000. Hari tu sibuk sangat agaknya. Terlupa buat. Malam tu dia buat tunggu sampai isyak. Bukan lama sangat pun. Sekarang dah lah isyak awal. Sarawak pula tu. Kan? Dekat Semenanjung isyak pukul 8.2 minit. 8.5 minit. Dekat sini isyak pukul 7.30. 7 apa? 7 3. Tengok kan lain-lain jawabnya tu. Kan macam tak pasti je. Macam tu lah kan. Yelah 7.30 lebih ke 70 lebihan tak kisahlah, tapi makna kata awal. Tunggu je sekejap je dah sekarang. Dengan masa pantas berlalu. Dan lama sangat pun. Kan? Kita tengok bagaimana kisah tentang Sulaiman Ibn Hamzah Al-Maqdisi, keturunan Ibnu Qudamah. Kita tengok beliau merupakan seorang ketua hakim di Syam. Kata beliau, aku tidak pernah solat fardu secara sendirian kecuali 2 kali, dan sehingga sekarang aku seakan-akan merasa masih belum mengerjakannya, padahal usianya ketika itu mencecah 90 tahun. Bayangkan, dia kata aku tidak pernah solat fardu secara sendirian kecuali 2 kali, dan sehingga sekarang aku rasa seakan-akan masih belum mengerjakannya. Dia tak pernah tinggal solat berjemaah melainkan 2 kali, dan yang 2 kali itu pun dia rasa macam dia tak semayang. Dia rasa macam tak semayang. Bayangkan, walaupun usia dia dah mencecah 90 tahun. Bayangkan kalau kita ada hati yang macam tu lah. Mudah-mudahan rajin kita nak pergi ke masjid. Allah SWT memuji orang yang memelihara salatnya dan menjanjikan mereka untuk ditempatkan di syurga yang tertinggi, yaitu syurga Firdaus. Firman Allah SWT dalam Al-Quran yang bermaksud, dan mereka yang tetap memelihara salatnya, mereka itulah orang-orang yang berhak yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Mu'minun ayat 9 hingga 11. Salat berjemaah di masjid merupakan cara yang paling baik dan afdal bagi seseorang mendirikan salat. Selain daripada itu, Rasulullah SAW banyak menyebutkan tentang kelebihan berjalan kaki untuk salat berjemaah di masjid. Antaranya Rasulullah SAW beritahu bahawa setiap langkah seseorang ke masjid merupakan sedekah. Ada juga pandangan kata setiap langkah itu merupakan sedekah pahalanya. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang bermaksud, dan pada setiap langkah menuju salat berjemaah masjid adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga Rasulullah SAW menyebut apabila seorang itu melangkah 1 langkah ke masjid untuk mendirikan salat, maka diangkat 1 darjat, dihapuskan daripadanya 1 dosa setiap langkah itu. Malahan Nabi pernah kata, kalau ikutkan hati aku, Nabi pernah sebut, kalau ikutkan hati aku ni, Nabi hanya bercita-cita tapi Nabi tak buat. Kalau ikutkan hati ni, nak sahaja aku pergi membakar rumah-rumah orang yang tak datang bersolat berjemaah di masjid. Cuma Nabi bercita-cita, cuma Nabi tak buat aja. Sebab kalau Nabi buat jadi sunnah. Kan dah tak ada kerja lain, pergi bakar rumah orang aja. Seorang-seorang rumah kena bakar. Imam pergi bakar rumah orang ni, bakar rumah orang ni. Dah imam lambat sampai, dah rumah imam nak kena bakar. Imam sibuk bakar tadi kan. Contoh. Jadi bayangkan, jadi begitu juga baginda SAW bersabda, salat seseorang daripada kalangan kamu bersama berjemaah melebihi salatnya di tempat kerja atau rumahnya sebanyak 20 kali ganda. Ni kerana ia memperelokkan wuduknya dan pergi ke masjid hanya ingin mendirikan salat semata-mata. Tidak dia melangkah 1 langkahan kecuali akan diangkat dengannya 1 darjat dan dihapuskan dengan 1 dosa kesalahan. Malaikat sentiasa mendoakannya selagi mana dia berada di masjid yang dia mendirikan solat tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga Rasulullah SAW ada menyatakan kelebihan seseorang berjalan dengan banyaknya langkah ke masjid untuk menunaikan solat secara berjemaah dengan diampunkan dosanya dan ditambahkan pahalanya. Dahlah buang dosa, tambah pahala. Allahu Akbar, kan? Hari ni boleh dengar ceramah je, stay terus hari ni, jangan balik sampai isyak. Tak boleh, dia kata nak masak juga boleh, baliklah masak, lepas tu datang balik kan. Tapi orang lelaki
utamanya. Sebaik-baik tempat semayang bagi orang perempuan adalah di rumah. Orang lelaki tapi dia nak berjemaah hadir apa dengan izin suaminya, bertambah pahala dia. Ingat tu. Dan bila ada kuliah ilmu, orang lelaki kena ingat orang lelaki kena wajib memberi nafkah kepada isteri, nafkah zahir dan batin. Nafkah zahir, makanan, pakaian, tempat tinggal. Nabi pesan dalam khutbah terakhir Nabi, berikanlah nafkah ini kepada mereka, makanan, pakaian dan tempat tinggal kepada mereka dalam suasana kasih sayang. Makna bagi dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, bukan bagi kerana terpaksa. Kedua, bila sebut tentang nafkah batin tidak hanya terhad kepada nafkah di atas katil sahaja di dalam bilik, tetapi termasuk juga memberi didikan agama. Kena faham, orang lelaki wajib bagi didikan agama pada isteri. Tapi kita faham, pertama mungkin kekangan masa, kedua memang kekangan ilmu. Kita sendiri pun taklah sepandai mana. Maka orang lelaki, kalau kita tak boleh mendidik isteri kita dengan didikan agama, maka usahlah dihalang dia untuk belajar agama di masjid. Kalau dia ada kuliah-kuliah duha, ada kuliah muslimat, dia nak pergi, kita bagi sokongan, pergilah. Abang pun tak sempat nak ajak, elok kau pergi tu. Kadang-kadang ada suami tu pergi tapi dia tak nak pergi. Apa hukumnya? Berdosa tak? Berdosa. Pergi besok ada kuliah duha, pergilah. Nak buat apa? Ada orang perempuan macam tu kan. Tu ada harapan neraka habis cerita kan. Suami dah suruh pergi, pergilah ya. Banyak lagi kadang orang perempuan ni, kadang suaminya dapat bertugas dekat negeri lain, daerah lain, maka dia suruh isterinya ikut sama. Dia tak nak lah, nak duduk kat Sarawak juga. Tempat yang paling baik untuk isterinya adalah di sisi suaminya. Melainkan memang ada kekangan, contohnya Sureceh nak tukar anak sekolah apa semua, bincanglah elok-elok. Tapi kalau suami dah suruh pindah, ikut suami dekat tempat orang, siapkan dah sekolahnya, dah siap rumahnya, wajib ikut. Kenapa tak nak pergi? Kalau nak lah, tak biasalah duduk sana, nak duduk sini juga, kat tebuan-tebuan ni juga. Kan tabuan-tabuan ni, nak ada tabuan, nak yang bunyi-bunyi tabuan je dia nak pergi, yang tak ada tabuan dia tak nak pergi. Ingat jangan biarkan suami. Takut nanti suami nanti akan mencari penjaga-penjaga lain untuk menjaga dirinya. Macam kan. Orang perempuan sekarang dia boleh gelak-gelak aja sebab dia dah banyak belajar agama. Jadi dia pun dah mula berfikiran terbuka. Alhamdulillah. Kan orang perempuan dah boleh terima dah tu kan. Baguslah tu, betul orang perempuan? Alhamdulillah. Bukan senang nak dapat jawapan macam tu. Orang lelaki pun tak berapa gelak sangat nampaknya. Sebab dia tak berani kan. Bukan dia takut bini, tapi bininya menakutkan. Jadi kalau macam tu kita tengok pula apa lagi. Maukah kalian, kata Nabi, maukah kalian aku tunjukkan kepada perkara yang dengannya Allah akan mengampunkan dosa dan menambahkan pahala? Lalu para sahabat pun menjawab, sudah tentu hai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, menyempurnakan basuhan wuduk pada kesusahan, kesejukan, sakit dan sebagainya. Contohnya dia ambil wuduk tu, dia tengok sakit, ada luka, jadi pedih, ataupun dia memang dia dah tak larat, jalannya pun sakit-sakit. Dalam kesusahan itu menyempurnakan basuhan wuduk dia tu, banyaknya pula langkahan menuju ke masjid atau salat berjamaah dan menunggu salat yang seterusnya selepas menunaikan salat. Itulah caranya untuk mengampunkan dosa dan menambahkan pahala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Begitu juga orang yang paling besar ganjarannya dalam menunaikan salat ialah sesiapa yang paling jauh perjalanannya menuju salat berjamaah, dan orang yang menunggu salat untuk didirikan bersama imam adalah lebih besar ganjarannya berbanding seseorang yang mendirikan salat kemudian tidur. Dia datang ke masjid, dia datang maghrib tu awal, baru azan dia dah sampai.
Habis azan dia solat sunat, dia baca doa, kemudian dia duduk tunggu imam. Itu jauh lebih baik daripada orang yang mendengar azan, dia sembahyang kat rumah, kemudian dia baring, dia tidur, dia buat tengok TV apa semua. Jauh lebih baik dengan kita duduk saja dekat masjid menunggu waktu nak solat tu pun lebih baik lagi. Bila kita solat lagilah lebih baik, kan? Macam tu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dengan itu menunjukkan keutamaan menuju ke masjid berjalan kaki. Dan lebih afdal berbanding menaiki kenderaan ke masjid. Maka cuba kita buatkan. Satu hari jemaah sini berkumpul di sini beramai-ramai, kita jalan beramai-ramai untuk solat di masjid negeri. Berapa jauh? Sampai sana dah tak upa orang dah. Tak adalah macam tu. Macam saya kata tadi, kalau saja-saja tak boleh, kan? Tapi saja nak buat apa kata, kan panjang perjalanan daripada sini nak sampai ke masjid negeri kat Petrajaya tu, jauhnya lebih kurang berapa? Ada banyak atas masjid kita akan jumpa. Wah, kita buat karnival jelajah masjid. Wah, jalan-jalan singgah masjid, Zuhur, Pak, Maghrib, Pak, Isyak, tak sampai lagi. Dah sampai Isyak tak sampai lagi masjid negeri tu. Sambung esok tu 2 hari, 3 hari baru sampai masjid negeri. Contohlah buat program saja, kan? Itu program lain, ini saja-saja. Maka manakah lebih afdal antara berjalan kaki dan menaiki kenderaan? Sudah tentunya berjalan kaki. Cuma ada pun perbuatan sengaja mengambil jalan yang jauh untuk ke masjid dengan alasan untuk mendapat lebih banyak pahala dengan memperbanyakkan langkah dan jauhnya perjalanan adalah sesuatu yang kurang tepat dalam memahami hadis ini. Dan hal ini kerana kaedah fiqh menyebutkan bahawa diberikan pahala pada kesabaran menanggung kesusahan, bukan pada kesusahan itu sendiri. Bukan saja-saja cari susah, kan? Ada kereta simpan, ada orang dah ada motor baru, bawa lah datang surau masjid, beli motor baru, disimpannya, diselubungnya, hari-hari lap motor, sayang tak bawa. Bila bawa sekali sampai rumah, congkil batu, celah-celah bunga tayar tu, punya sayang, polish balik. Kembangang tu payah nak cakap. Dah ada kemudahan, pakailah. Janganlah jadi kufur nikmat. Nikmat Allah dah bagi, pakai. Ini bermakna seseorang diberikan ganjaran pahala lebih besar pada orang lain bila dia sabar dalam menanggung kesusahan yang terpaksa dihadapi untuk melaksanakan ibadah. Contohnya seseorang menyempurnakan wuduknya pada ketika cuaca yang sejuk, mendapat lebih pahala. Kerana bukan nak pula duduk kat hotel. Macam saya duduk kat hotel, buka air ni jauh ni tangan, sebab nak tunggu dulu. Dah panas tu. Kan bayangkan, saya pernah pergi dulu waktu pergi Korea. Main-main di Korea, dekat Itaewon. Kan dekat tempat orang yang ramai-ramai mati gempuh tu, Itaewon kan. Dekat Itaewon tu sebenarnya kawasan orang Islam. Saya pergi ke Itaewon, ramai orang Islam kat sana. Orang buka restoran-restoran halal kat sana banyak. Dekat Itaewon, masjid tu dia tak ada heater, punya sejuk. Ambil wuduk tu, ya Allah, tak boleh tahan. Musim sejuk, ambil wuduk air sejuk. Dia fikir, hui, saya masa kat London dulu pun tak macam tu. Cia-cia tak pernah sampai London lagi, tak ada, bohong aja. Tapi kat Korea masa tu saya pergi musim sejuk. Saya ingat lagi waktu saya pergi dekat Bukbu Terminal. Bukbu Terminal ni saya pakai baju Melayu. Kan biasa kita pakai kat sini baju Melayu, kalau nak panas sikit pakai baju Melayu, butang pergi atas kan. Tak mau dia, biru ni, punya sejuk dia. Kalau masuk dalam kereta dia tak pasang aircon pun. Jadi bila keluar, tak tahan dia, nak tunggu teksi sampai. Kita orang masa tu ada makan dekat luar kan. Nampak betul-betul kita buat-buat masuk dalam kedai. Bawa lah nak tengok-tengok barang, sebab dekat dalam kedai tu tak sejuk. Kejap dia halau, dia tahu kita nak berlindung pada sejuk, dia tahu. Walaupun ni macam tu lah bebas. Macam tu lah keadaan dia, sejuk kan. Jadi makna bila kita ambil tu kesusahan tu,
Yang tu lah ada pahalanya untuk kita. Nak ambil wuduk contohnya, kepala paip tak ada, jauh dekat sana, kena pergi dekat sungai tu, dekat situ ada satu kepala paip, situ je boleh ambil wuduk. Kesusahan tu semua Allah Ta'ala bagi kira-kiranya kat kita, ada ganjarannya. Maka bila seorang sengaja memberatkan dirinya dengan kesusahan yang sebenarnya boleh dielak olehnya, maka perkara tersebut bukanlah apa dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Oleh itu tidak mendapat pahala atas perbuatan yang sengaja menambah kesusahan untuk dia melaksanakan ibadah. Contohnya ada orang kan, nanti kalau boleh daripada masjid nak menuju ke kubur, dia pesan ke anak dia, ikut jalan jauh dekat sini bawa ke kubur. Dia pesan ke anak tu, kan mengapik itu, tak ada mana ada. Lagi satu lagi, ingat, kalau meninggalnya seorang anak Adam, bila meninggal seseorang tu jangan dilengah-lengahkan pengkebumiannya. Kalau boleh jangan sampai melangkau 3 waktu solat. Nantilah dulu, anaknya seorang belum sampai, belum negara, tak payah tunggu, sempurnakan cepat. Sebab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, daripada Allah dia datang, kepada Allah dia kembali. Jangan dilewat-lewat. Allah dah jemput dia, kena cepat hantarkan, uruskan cepat. Tahu? Jangan kita lengah-lengahkan. Kadang-kadang nantilah dulu. Kan ada teknologi, buat video call, bagi dia tengok ulas. Ni kita nak kebumikan dah ni, jangan kita lewat-lewatkan, terseksa jenazah. Lepas tu orang tanya kan, boleh tak nak makan dekat rumah orang yang meninggal? Tu orang tanya kat tu kan, boleh tak? Boleh, tu boleh, tapi dari segi adabnya tak berapa kena. Lagi satu lagi, janganlah disusahkan tuan rumah. Contoh saya saja minta, ni kereta datang jauh ni, takkan tak ada si goreng ke apa? Itu sebab ada setengah masyarakat dia sensitif tentang ni. Macam biasa orang perempuan lah, biasa dia pakak kalau ada orang ni meninggal, dia dah kutip duit dah sesama dia, memang dah ada duit simpanan macam duit tabung dia. Bila meninggal ni, maka dia akan pilih sebelah rumah dia tu, pergi dia akan masak, orang perempuan masak situ. Jadi family dia mana yang lapar nak makan, boleh makan kat rumah tu. Orang tu boleh pergi kat rumah sebelah. Ada satu ni saya tengok, bila makan kat rumah yang ada jenazah ni, di segi adabnya nampak macam tak berapa kena. Jenazah ada, berselera makan ni, tambah. Tak betul kan? Jadi jangan sampai menyusahkan tuan rumah tu. Sebab tak nak menyusahkan tuan rumah tu, sebabnya macam ada banyak persatuan muslimah biasanya dia ambil inisiatif tu. Ada tak kat sini buat lah macam tu? Bila orang ni meninggal, dia pun masak dekat-dekat dengan rumah, mungkin sebelah rumah ke, masak tu, jadi dah siapkan makanan. Dia pun beritahu, dia bisiklah kat keluarga tu, nanti kalau ada siapa yang nak makan, pergilah rumah sebelah, makanan dah siap. Dia beritahu. Oh iya ke? Kebetulan memang lapar, pergi sebelah, tak ada masalah. Ni cakap betul. Makna termasuk tetamu-tetamu yang datang, pergilah makan kat sebelah. Jadi yang isteri arwah ni pun cakap, dah makan ke belum? Pergilah makan kat sebelah, ada siapkan makanan. Dia pun beritahu. Isteri je pun laju makan, selera. Alhamdulillah sedap pula lauk ini. Wah, suami ni belum ke bumi tu kan. Bahkan dalam orang tadi berjalan jauh tadi, kalau yang pergi masjid tadi kan, langkah dan pilih jalan yang jauh tadi, bahkan orang yang sengaja memilih untuk jalan jauh sebab nak pahala tadi, menyebabkan dia kepenatan, mencungap, hingga kan tak khusyuk salat. Ini bercanggah dengan anjuran yang lebih besar dan utama, iaitu untuk khusyuk dalam salat. Begitu juga jika sekiranya berjalan kaki tersebut menimbulkan kesusahan dan melambatkan untuk hadir awal ke masjid, maka lebih afdal untuk seseorang itu menaiki kenderaan. Ini seperti disebutkan dalam kitab Tuhfat Al-Muntaj Syarh Al-Minhaj, yang bermaksud dan boleh jadi menaiki kenderaan lebih afdal bagi sesiapa yang menghadapi kesusahan apabila berjalan kaki disebabkan oleh usia yang tua, sakit, lemah atau masjid jauh dari rumahnya. Kerana keletihan yang dialaminya akan menghalangnya daripada khusyuk dalam solat, serta menghalangnya daripada hadir awal di masjid. Kan? Maka perlulah kita fahami, kan? Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kan? Sesungguhnya datang ke masjid ni merupakan satu jalan untuk kita ke syurga. Banyak cara-cara nak ke syurga. Dengan ke masjid ni mudah. Solat, kita duduk,
kita mengaji Al-Quran, kita berzikir. Liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, siapa nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Tu dia. Dekat masjid pula. Tu dia. Tu sebabnya kalau dekat rumah, satu lagi. Ni satu lagi usaha yang kita boleh buat. Dekat rumah kan kadang-kadang kita ada duit lebih. Yang kita buat posh. Kita buat garaj kenderaan. Kadang-kadang kita tambah tepi, kita simen semua satu keliling rumah kita. Tapi kita terlupa nak buat satu bilik khas untuk ruangan solat. Kadang-kadang. Jadi cuba kita ubah suai satu bilik khas untuk solat biar selesa. Kalau ada duit buat, kalau ada rezeki buat. Sebab mungkin salah satu usaha kita nak mengejar pahala bila tau. Bila kita niat nak bertahajud pagi pukul 4:30 pagi, sebelum subuh tu kita nak bertahajud dulu. So kita bangun awal, kita mandi, kita ambil wuduk, perjalanan jalan kaki daripada bilik kita nak pergi ke ruangan solat tu mudah-mudahan Allah Taala kira. Macam itulah kan antara yang kita boleh buat. Kan? Allah Taala nakkan kita ni mendapat kemudahan dan tidak mahu kita menanggung kesukaran. Surah Al-Baqarah ayat 185, kan? Dan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya beliau berkata, tidak diberikan pilihan kepada Rasulullah SAW di antara dua perkara kecuali baginda SAW akan memilih yang paling mudah dari dua perkara itu. Apa yang bukan perkara dosa? Jika sekiranya perkara itu sesuatu yang berdosa, sesungguhnya Rasulullah SAW merupakan orang yang paling jauh daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka sebagai kita beroleh kefahaman, masjid ini adalah merupakan langkah kita untuk mencapai syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, berdasarkan daripada pemerhatian saya, ada yang kaki melunjuk, ada yang kaki ni, ada tumbuk-tumbuk tu, maka cukup-cukuplah, ya, insya-Allah. Apa-apa pun jadikan masjid ni tempat yang utama untuk kita beribadah. Hati kita mudah-mudahan terpaut pada masjid, mendapat naungan daripada Allah, mudah-mudahan. Jadi itu saja daripada saya. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut jasa baik. Pihak masjid menjemput pada hari ini, rasa nak junjung. Itu saja daripada saya. Cuma sedikit makluman saya nak maklumkan. Kalau tuan-tuan